Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarhu wa walah. Alhamdulillah malam ini saya bersama tetamu istimewa Ustaz Zul Al-Baghdadi. Kita bersiaran pada malam ini bagi membicarakan satu persoalan yang sedang hangat berlegar dalam pasaran, seolah-olah menggusarkan masyarakat Islam, mengelirukan kepahaman dan akidah umat Islam hari ini. Maka kita terpanggil untuk terjun dalam gelanggang masyarakat bagi menjelaskan segala kekeliruan ini agar kita dapat meluruskan pahaman kita tentang ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pada malam insya-Allah saya bersama Ustaz Zul Al-Baghdadi akan menguraikan sedikit sebanyak isu-isu yang saya perkatakan sedang berlegar dalam masyarakat, menemukan fitnah pada umat Islam hari ini. Ustaz Ustaz Zul, saya orang Kelantan insya-Allah. Okey, alhamdulillah Ustaz. Berkaitan dengan perkara bid'ah Ustaz, semua orang memperkatakan tentang bid'ah. Tapi ramai orang tidak memahami tentang bid'ah ini kerana masing-masing telah diselewengkan kadang kepahaman dan pengertian bid'ah ini, sehingga setiap bid'ah itu dikatakan dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Ustaz tolong berikan sikit sebanyak kaitan tentang apa itu bid'ah yang sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan rahmat-Nya dekat bulan Ramadan ini, alhamdulillah. Jadi secara ringkasnya kita boleh sebutlah bid'ah itu perkara baru. Perkara baru maksudnya perkara yang Nabi tidak lakukan. Bid'ah dari segi bahasa lah, dari segi istilahnya bid'ah itulah perkara yang menyalahi syarak, lagi mudah. Perkara yang berlawan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Itu segi istilah fiqh yang gitu. Jadi dalam segi pembahagian bid'ah menurut ittifaq ahli sunnah wal jamaah, jelas maksudnya bid'ah itu terbagi kepada hasanah dan juga dhalalah. Kalau menurut Imam Syafi'i lah, bid'ah bagi pada bid'ah hasanah, ini bid'ah yang baik, ya, dan juga bid'ah dhalalah, bid'ah yang keji. Walaupun ada hadis-hadis ada menyebutkan kullu bid'ahin dhalalah, setiap bid'ah itu kullu bid'ahin dhalalah, setiap bid'ah itu ialah sesat. Tetapi kullu di situ istilahnya bukannya kullu itu setiap. Kullu itulah maksudnya sebahagian. Sebahagiannya ada dhalalah, artinya selain pada dhalalah ada yang hasanah. Kita beri contoh paling mudah lah. Kita baca Quran hari ini. Adakah Quran yang kita baca hari ini sama dengan yang baca? Betul. 30 juzuk, 114 surah. Tapi adakah cara mushaf yang begini? Mushaf. Bahkan pada zaman sekarang ni, bukan saja mushaf, bukan saja di kertas, bahkan di handset, di CD, di CD-ROM, di MP3, macam-macam lah, kan? Dan Quran yang kita hadapi sekarang ni pun sama jugalah, ada tanda-tanda baris. Bahkan kalau Quran tajuk itu ada warna-warna. Adakah Quran, wajah begini Quran yang Nabi baca dulu? Kalau kita tengok pameran Al-Quran, kita pun nak baca pun tak pandai. Sebab apa? Tidak ada baris. Baris itu timbul kemuliaan. Ulama-ulama kemudian membariskan. Ya, jadi warna patah lagi, kan? Jadi artinya ada bid'ah yang hasanah, itu kita boleh kata sebagai bid'ah yang hasanah. Bid'ah itu apa dia? Itu perkara yang sesat lah, perkara yang kepada yang bercanggah dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. Dari segi mudah lah kita nak faham, kan? Jadi yang kita nak jauhi lah bid'ah yang dhalalah, kan? Kalau ikut satu lagi, Ibnu Abdul Salam, Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama, dia bagi pula bid'ah kepada 5. Sebab dia mengikut hukum 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, bid'ah. Sebab bid'ah ni bukannya hukum, bid'ah ni ialah fahaman. Hukum ialah hukum 5 tadilah. Itulah kita lalu tu tadi. Cuma Ustaz, di akhir-akhir ini golongan yang mempopularkan bid'ah tadi golongan cerdik pandai. Golongan yang ada title yang tinggi,
hingga kadang-kadang menyebabkan golongan-golongan bawah masa, wah betul lah mereka ini, kerana mereka ini ada kelulusan. Mereka hanya melihat satu sudut saja. Ini yang perlu kita tampil. Menjalankan apa amalan-amalan yang kita mewarisi daripada guru-guru kita yang lalu. Dia sebenarnya apa saya nampak ialah pengajian yang jadi fenomena lagu ni ialah kerana pengajian yang ada oleh masyarakat hari ini, mutakhir ini, pengajian yang tidak ada talaqi. Tidak ada talaqi bersama dengan guru-guru atau masyayikh. Pengajian cara kajian. Kalau bidang akademik kita buat kajian terpulanglah, tapi kalau bidang agama dia ada sanad dia. Kalau hadis pun ada sanad, kan? Termasuklah ilmu-ilmu lain itu, ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, semua ada sanad sampai kepada pada atas, sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau pengajian tidak ada sanad tu, maksudnya pengajian kajian sendirilah. Jadi itu timbulnya pendapat. Kalau kita Ustaz, kalau kita tengok senarai-senarai yang mereka timbulkan, segala amalan-amalan yang kita lakukan turun-temurun itu, semua dikatakan bid'ah kerana benda-benda itu tak ada. Sedangkan inilah yang telah merancang, menyebabkan berkembangnya agama dalam Malaysia, kan? Betul-betul yang dimasyhurkan, yang diasaskan oleh manusia. Kalau kita kata daripada Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, kan, maksudnya ulama-ulama kita turun-temurun, maksudnya Nabi sebelumnya Rasul Anbiya ni, kan. Sebenarnya pengajian cara bersanad, cara bertalaqi dengan ulama ini sebenarnya tergambar jelas dalam Al-Quran sendiri. Dalam surah Al-Fatihah pun ada, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa dia alaihim tu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi ada, maksudnya orang-orang inilah menjadi rujukan kita. Jadi kalaulah kita jadi mujtahid sendiri, siapa yang kita rujuk? Dan siapa yang kita rujuk? Siapa yang boleh iktiraf pegangan kita itu. Lepas tu dalam Al-Sunnah, kalau dalam Usuluddin ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, dalam mazhab pula ada Imam Syafi'i, Imam Hanbali, ada mazhab Maliki, Hanafi, kan. Ustaz, kalau kita tengok persoalan yang ditimbulkan, semua persoalan khilafiyah, yang mana kita patut meraihkan perbezaan pandangan-pandangan pendapat. Masing-masing ada wujud dalil yang tersendiri. Tapi masalah kita, kecelapan kita menghukum orang lain yang tidak sama kita sebagai sesat. Itu Nabi yang sebut dengan jelas. Kan Nabi kata apa? Ikhtilaf fi ummati rahmah. Kenapa kita tak pegang perkara tersebut? Artinya ada ikhtilaf, ada khilaf yang dibenarkan oleh syarak. Ada khilaf yang tak dibenarkan. Contoh dalam akidah, ikhtilaf dalam akidah memang tidak dibenarkan. Tapi kalau dalam usul, dalam furuk-furuk syar'iyyah, banyak perkara khilaf. Ini sebagai keringanan. Contohnya perbezaan antara empat mazhab pun ada khilaf. Jadi duduk empat mazhab benar belaka. Jadi persoalannya ialah ada golongan yang menolak khilaf benda ini, dan juga dia mengangkat benda khilafiyah sebagai benda utama, ada juga. Adakah perancangan apa mereka timbulkan bid'ah ini sebagai perancangan daripada musuh-musuh Islam dengan niat untuk memperandakan akidah umat Islam Jelas. yang nampak kekuatan kebangkitan Islam. Kita ikut sejarah daripada kerajaan Uthmaniyah Turki dulu yang mentadbir Haramain ataupun Hijaz, sebenarnya Hijaz, Makkah dan Madinah, kan. Kemudian berlakunya peperangan sebagainya, kan. Jadi kita nampak jelaslah musuh-musuh Islam itu dengan dibantu oleh orang-orang yang tidak suka pada pentadbiran Uthmaniyah Turki itu menewaskan, menghapuskan kesultanan ataupun dinasti ataupun khilafah Uthmaniyah itu sendiri. Akhirnya maka lahirlah kerajaan-kerajaan yang begini. Saya sebut nama tu. Ustaz, kita melihat amalan-amalan yang dikategorikan bid'ah itu sudah menjadi darah daging. Kita nak tinggalkan amalan itu memang akan menjadikan masyarakat kita akhirnya akan jadi masyarakat yang menganggut dan tak mau buat apa. Lebih baik kalau aku buat pun masuk neraka, lebih baik aku tak buat. Contohnya kita kata macam tentang dekat nak raya ni, satu amalan yang memang mereka mengatakan amalan ini tak dibuat oleh Nabi, merupakan suatu bid'ah dan sesat, iaitu menziarahi kubur. Tentulah kalau raya semua orang balik kampung ada kubur. Macam mana kita nak kekalkan amalan ini, melestarikan? Jadi kita kena kembali pada ajaran Islam yang asal lah, di mana dilakukan oleh para ulama kita. Sebenarnya di Nusantara kita ini dipimpin oleh para ulama yang cukup kuat, daripada Syekh Selamat Palembang, daripada Syekh Ahmad Fatani, Syekh Daud Fatani rahmatullah, dengan Tok Nali, Tok Seleho sebagainya, kan. Jadi kukuh rantau Asia Tenggara kita ni, termasuklah seluruh dunia begitu, dibimbing oleh para ulama dan kita muktabar.
Yang dalam kita sebut memang jelas tentang ziarah kubur pun ada. Bahannya kalau ikut hadis pun Nabi ada ziarah kubur. Cuma kita nak beritahu ada maklumat yang saya terbaca, ada kitab yang diselewengkan oleh satu golongan. Dalam kitab sebut Nabi suruh ziarah makam dia. Tapi dia ubah perkataan tu, Nabi suruh ziarah masjid dia. Kita silap-silap kita Al-Azkar yang ditarjih oleh kalau tidak Albani ke ataupun siapalah, ada disebut itu. Jadi dia ubahkan fakta tu. Jadi kalau Arab dah ubah, terjemah Melayu lagi lah ubah. Malahannya Nabi suruh ziarah kubur. Lepas tu dia kata kita yang ziarah kubur dipanggil sebagai kuburiyun. Sebagai apa dia? Penyembah kubur. Kuburiyun. Nabi sebut dalam malam nisfu Syaban tu Nabi keluar. Hadis sahih. Nabi keluar daripada rumah dia sampai Isyak cari di mana Nabi. Rupanya Nabi duduk di perkuburan pakai. Dia nak mendoakan kepada ahli pakai. Itu malam nisfu Syaban. Jadi artinya memang ada dalil ada ziarah kubur itu. Mereka kalau boleh nak menghapuskan semua berkaitan dengan peninggalan Rasulullah. Ya, betul. Betul. Allah itu tak apa. Satu lagi yang menggusarkan kita seperti mana ada antara amalan-amalan seperti tahlil kena arwah. Mereka ada bertanya dengan kadang-kadang saya menghadapi amalan-amalan ini betulkah malam ini kalau amal boleh bawa masuk neraka? Adakah amal yang kita buat ini semua tak sampai? Macam mana Ustaz kita nak jawab? Yang pertama kembali pada asas tadi. Pertama mereka sudah selewengkan istilah bid'ah. Bid'ah itu pokok. Kalau kita kembali pada takrif yang sebenar, bid'ah itu ada hasanah, ada dhalalah. Baik. Jadi kalau ziarah kubur itu, kan nak kata ziarah kubur itu apa tadi tahlil kan? Tahlil arwah apa semua kan? Kalau kita kata bid'ah hasanah pun tak kena jauh juga, sebab apa Nabi pun ada buat perkara macam ni. Contohnya memanglah ada Nabi sebut ada hadis tentang beri makan kepada keluarga Ja'far, ada juga Nabi beri jamuan kepada tentera-tentera Islam, beri jamuan makan. Maknanya ada sahabat yang jemput Nabi pergi rumah dia, Nabi pergi dan Nabi makan. Jadi artinya ada jamuan di situ. Saya nampak perkara-perkara yang kita buat tu ternyata untuk masalah ummah cukup baik. Hasilnya sampai sekarang kita dapat melihat melahirkan banyak cendekiawan Islam. Contohnya golongan-golongan yang menentang itu sendiri, yang tok nenek mereka dulu yang mengajar itu semua. Mana bila kita menghukum bid'ah itu sesat, mana kita menghukum tok guru kita dulu. Yang mereka itu berbakti lah agama, membuka pondok dan jadi semua sesat. Yang paling jadi kita nampak apabila kita menghidupkan amal-amalan yang membawa keberkatan ini, melahirkan ukhuwah Islamiah, apa tu persaudaraan Islam yang kukuh, ada gotong royong, ada perjumpaan apa semua. Jadi kalau tidak ada amalan-amalan begini, contoh macam pemberi arwah sendiri kan. Pemberi arwah itu bukan saja kita baca tahlil doa kepada arwah, bahkan kenduri itu sendiri ialah sedekah kepada arwah. Dan Nabi sebut sebaik-baik sedekah ialah beri makan. Saya nampak pendekatan itu lebih kepada wasilah ataupun metodologi dakwah. Kemudian kita tengok, kita baca sejarah Wali Songo, dia mengambil pendekatan wayang kulit, satu cara mendekatkan. Kalau kita tanya golongan sekarang ni, memang itu lebih daripada bid'ah lah kan. Tapi kesan dakwah berkembang daripada agama. Tak ada akidah, pada akidah. Jadi perpecahan pun ada. Bagaimana cara? Kita tengok situasi lah. Betul. Jadi kita risaunya adalah perpecahan ummah. Allah anak Quran sebut dengan jelas, wala tafarraqu, jangan kamu pecah belah. Ayat tu dimulai dengan apa dia? Hendaklah kamu pegang pada tali Allah. Akidahnya benar, yang sahih syariat semua, lepas tu wala tafarraqu. Kan, jangan kamu pecah belah. Artinya kalau kita tidak pegang dengan agama yang sebenar, kita akan pecah belah. Betullah dalam syariat kita ada ijma' ulama begitu. Artinya kesepakatan para ulama kita menetap satu hukum itu. Boleh tak bila mereka meminta kita apa dalil kamu buat? Kita ambil dalil secara umum dalam surah Al-Hajj ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Waf'alul khair itu umum dah. Buatlah segala kebaikan. Allah perintah, mana ada sandaran dah. Kita yakin benda itu baik. Hasilnya kesannya jadi baik. Betul. Kalau tidak tu kesan kau ni lahir golongan yang jahat. Kalau kita alhamdulillah kita lahir golongan yang pandai, maknanya itu atas kedalilnya waf'alul khair. Kalau kita nampak benda tu semua boleh menuju kepada sedekah, itu nama hasanah. Betul. Kita kalau dia bertanya nak dalil itulah dalil.
Jadi sekarang apa lagi contoh amalan-amalan yang masih ketara lagi yang hukum bid'ah? Ya, banyak contohnya dalam ibadah banyak. Dalam akidah tu perkara, contohnya dalam akidah, contohnya dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat tu perkara. Memahami ayat ni ada ayat muhkamat, jelas kan, kita boleh faham. Ayat mutasyabihat, ayat yang sama-sama, yang perlu pada pentakwilan, perlu pada penafsiran. Masalah takwil mereka tak terima. Itu dia faham zahir ayat. Itu yang bahaya tu. Walahnya ulama hanya mentakwil itu ialah kalangan sahabat pun ada. Ibn Abbas mentakwil. Jadi artinya bukannya orang kemudian. Artinya diizinkan takwil tersebut. Akhirnya boleh membawa kepada tasyabuh, tajsim, musyabbihat. Ajaran tajsim, ajaran musyabbihat. Musyabbihat ajaran yang boleh terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu kita risau. Itu dalam bab akidah, dalam bab syariah, dalam bab fiqh lagi banyak. Lahirannya kenapa mereka menyalahi dalil yang jelas? Laisa kamitslihi syai' atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas tidak, tapi mereka sendiri telah mentajsimkan zat Allah. Satu lagi ialah mereka tidak mengaji kitab tauhid yang sebenarnya dia ada dari para ulama kita. Itu masuklah kitab sifat 20 katakan Usuluddin sifat 20 sebagainya. Mereka belajar apa dia? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Gitu. Bahkan mereka menolak pula ni. Kata ulama kalau menolak sifat kitab sifat 20 ataupun memahami tauhid secara sifat 20 ni kira terkeluar daripada akidah, maksudnya terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun itu bukan satu-satunya cara, tapi itulah jalan yang terbaik yang mudah untuk dipahami. Disusun oleh Imam Hasan Syari ataupun Imam Hasan Al-Maturidi rahimahullah. Maknanya sifat 20 ini perlu kita sebab dia paling ajar lagi, teruskan. Paling mudah untuk kita memahami Allah Taala, untuk mengenal makrifatullah gitu. Kalau banding. Sebab siapa yang memulakan tauhid 3? Tauhid asma. Sama 3. Walah itulah sebenarnya bid'ah sebenarnya. Itu Allah Akbar. Jadi banyak dalam perkara fiqh, banyak dalam bab niat usolli dalam bab usolli dalam bab meletak tangan dalam qiyam. Benda tu jelas kalau kita baca kitab Muniatul Musalli ke Sabilal Muhtadi, kita yang mudah-mudah, kita yang untuk orang awam saja. Tidak mahu penuntut pada cerita. Guru-guru dulu mereka melihat golongan bawahan ni cara mudah nak menyampaikan. Betul. Macam usolli tu tapi di dalam sebab kalau kita nak bahaskan usolli tu bukannya niat itu ialah lafaz niat untuk membantu niat dalam hati. Kita tahu belaka innamal a'malu binniyat. Itu ialah hadis dalil untuk berniat, tetapi kaifiatnya bagaimana? Cara berniat macam mana? Itu ulama kita mengajarkan untuk melahirkan niat dalam hati, kenalah lahirkan dulu di mulut kita usolli itu. Kalau tak sebut pun tidak apa, dia bukannya wajib. Yang wajib dalam hati, sebenarnya dalam hati. Lepas tu bila kita sebut usolli, confirm lah hati kita bersama niat. Itu soalannya. Tapi ada juga jenis masalah kosak ta'yin pun ditolak, ada juga. Walahnya itu ialah teras kepada niat itu tadi, rukun pada niat ataupun kesempurnaan niat, kena ada kosak tak ta'yin semasa takbiratul ihram kan. Tapi dia pakai apa dia? Nak semaya niat jelah. Bila masanya mana dia punya dia punya waktu berniat tu mesti nak kena ada 3 perkara tu tadi, masa takbiratul ihram tu tadi. Jadi itu banyak perkara lah kalau tidak mengaji kitab. Kita nak senaraikan terlalu banyak. Semua puncanya kembali kepada pengertian bid'ah itu sendiri Apabila kepahaman itu tidak betul, maka ekornya pun semua dah jadi tak betul. Maka akhirnya akan banyak amalan-amalan yang kita warisi, yang kita dah amal sebab darah daging dah. Sebab itulah dah kita rasa ustaz sendiri, para asatizah kita ni kena ke depan, menjelaskan perkara ni dan kena hidupkan kitab-kitab ulama ni. Di surau, di masjid kan, supaya tak jadi ceramah umum. Banyak kita ceramah umum saja kan, isu semasa saja kan, tapi tidak pergi kepada ceramah yang betul-betul topik ibadah itu sendiri, masalah fiqh ke, masalah tasawuf ke, masalah usuluddin tauhid ke. Jadi kalau pengajian berkitab, insya-Allah selamat. Tapi kalau umum saja kan, orang pun tak kenal siapa ulama-ulama yang mengarang kitab tersebut. Itulah antara mereka sekarang ni pun cuba dah banyak ulama-ulama yang hebat dulu pun telah mereka nak kritik lagi kepada Imam Al-Ghazali lah, Imam Syafi'i Allah mereka tak perlu mazhab dah. Apa mazhab? Bila berkata kita tak perlu mazhab. Subhanallah. Kita Quran jelas sebutkan, dia kata apa ni? Fas'aluna 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun.
Bertanyalah kepada ahli ilmu apa yang kamu tidak tahu. Bertanya maksud mengikutlah. Kita yang bukan mujtahid ni, kita yang awam ni, kita mengikutlah. Tapi kalau kita kata kita mujtahid, itu beratlah. Bukan kita ada CJ PhD itu belum tentu lagi ya. Para mufti pun masih lagi tidak ke arah mujtahid, walaupun mufti yang yang melaksanakan hukum atau mengeluarkan fatwa kan, masih lagi dia ikut sama ada Syafi'i ke Hambali ke Maliki dan sebagainya. Jadi kita kalau kita tengok ulama-ulama dulu pun di kalangan mereka, mereka berlapang dada macam Imam Syafi'i pernah Imam Malik menjadi imam mayat subuh. Dia baca qunut. Betul. Dia meraihkan. Dia tak ada timbul persoalan kerana mereka faham Jadi kita kan ni menghukum. Itu yang jadi masalah. Kita cepat membid'ah orang. Memanglah mereka ada hujah-hujah yang hebat-hebat. Tapi itu agak jadi itulah dengan kita beri penerangan seperti ini, moga-moga kita dapat melestarikan kembali akidah. Sebab itulah kita dipandu kepada hadis Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Maknanya kena dalam kan. Jadi saya rasa asatizah kena menekankan ilmu akidah. Betul. Akidah kan. Akidah kena sebut akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebut benar. Dan kenalkan Asy'ariyah. Betul. Bila disebut ahli sunnah, Asy'ariyah lah. Dan Al-Maturidiyah. Jadi dari segi kita telah meletakkan asas yang kukuh dari Malaysia ini sebagai berpahaman sunnah wal jamaah. Sejak belum merdeka. Dipanggil Nusantara sebagai Sami Mekah kan. Aceh, Patani, Semenanjung. Namanya Nusantara lah. Nusantara kita lihat lahirnya ulama-ulama yang hebat. Yang mereka menggunakan pendekatan mereka sendiri. Itu satu lagi persoalan timbul tentang tawassul tak. Mereka tak mau tawassul langsung. Mereka tawassul tak boleh. Macam mana kita nak jelaskan? Dalil yang jelas ada tawassul, maksudnya ada para sahabat bertawassul. Maksudnya Nabi mengizinkan perkara tersebut. Bahkan ada juga Nabi Adam, ada satu riwayat Nabi Adam bertawassul dengan Nabi kita sendiri. Ada. Bahkan ada satu hadis yang jelas, ada satu amalan boleh bertawassul kepada amalan soleh kita. Kan kisah orang yang tersekat dalam jadi kita nak tahu macam mana dalil macam ni kan. Jadi banyaklah sebenarnya. Jadi kita kena buka minda lah. Ada satu peristiwa yang seorang wanita buta yang Nabi suruh doa melalui Nabi tawassul. Maka matanya pun balik. Nabi ajak dia. Maksudlah jadi saya rasanya maknanya ada sandarannya. Dan Nabi ada satu ayat waqtari ilaihil wasilah. Apa ayat itu surah carilah wasilah. Mana kita menjanjikan wasilah. Tapi bukan kita jadi apa. Itu yang mereka salah faham tu. Banyak perkara yang benda-benda khilaf. Mereka kata bila kita pergi contohnya kita dengan sebab kita kata ilhadatin Nabi Mustafa, itu adalah wasilah kan. Kita kadang menggunakan nama orang lain, orang Nabi-Nabi. Siapa kita nak menolak Nabi kan? Walahanya Nabi itu Allah sendiri. Allah sendiri berselawat kat dia. Sebenarnya dalil-dalil ni banyak. Jangan kita melihat satu cerita. Yang kedua, dari segi bahasa mereka tidak melihat ada ilmu usul fiqh tentang bila satu-satu ayat tu macam kullu bid'ah. Kullu itu apa dia? Kita kena tengok muqayyad ke mutlak ke, umum ke khusus ke. Dia nasih ke mansukh ke, semua ke ataupun sebahagian. Sebahagian ke. Kita lihat ayat-ayat Quran yang lain. Contoh ayat tu kata apa, kalau Tuhan sebut macam contohnya walau syi'na la'atayna kulli nafsin huda walakinna haqqal anna jahannama minan nasi wal jinni wan nasi ajma'in. Anna Jahannam Tuhan akan penuhkan jahannam semua. Tapi bukan maksud semua tu sekalian tu, kebanyakan sebahagian yang maksudnya Allah campakkanlah yang selamatlah. Tidak maksudnya ke semua. Jadi kadang-kadang menafsir pun kalau kita tafsir birra'i, tafsir sendiri tu jadi padah begitu. Kita perlu pada tafsir yang muktabar, rujukan ulama kita. Itulah. Saya setuju tu. Itulah yang katakan penerangan kita malam ini. Moga-moga
kita dapat menjelaskan segala kekaburan, segala kesamaran yang sedang merebak dalam masyarakat kita. Kita nak beri halal tuju yang sebetulnya, kita supaya kita dapat menyelamatkan iman maksudnya saudara-saudara Islam dan masyarakat umat Islam. kita belum lagi menghadapi satu cabaran hebat lagi, Dajjal turun, lagi hebat lagi lah, nak menghadapinya. Jadi sekarang ni baru peringkat ini. Jadi kita marilah sama-sama kita kena usaha, kita kena rajin bertanya, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itulah selama kita bersiaran ini kita telah dapat menguraikan isu-isu yang banyak yang diketengahkan dalam masyarakat kita, yang menjadi amalan-amalan kita selama ini. Moga-moga dengan penjelasan ini dapat kembalikan kepada kita keceriaan dalam masyarakat kita, kembali bersatu, raihkan perbezaan. Kita kena berlapang dada. Kalau kita nak buat, kita buat. Golongan yang buat pun ada sandaran. Golongan yang tak buat, kau berpeganglah pada kau punya. Tapi tidak saling menyalahkan. Ya, jangan saling menyalahkan. Selamanya kan perkara ini tetap wujud sampai bila-bila masa. Jadi itulah saja. Moga-moga Allah merahmati kita, Allah memberi taufik hidayah kepada kita. Sekian Ustaz, terima kasih kerana sama-sama kita dalam ini. Sekian, dan kita ucap terima kasih kepada Umio yang telah bertanggungjawab mengadakan siaran ini untuk sama-sama memberi kepahaman kepada umat kita. Jadi itulah saja siaran kita bid'ah di sana sini. Sampailah masa penghujungnya. Moga-moga kita akan bertemu di lain kali. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Shalawatullah wa salamu alaihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita telah bersama-sama menonton dan mendengar ceramah dan juga penjelasan berkenaan dengan tajuk Ahlussunnah wal Jamaah, dan khusus dalam tajuk itu iaitu bid'ah sana sini, yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Syekh Ismail Hashim, mantan pengarah dakwah Yayasan Dakwah Islamiyah Yadim, dan juga Sahabat Fadilah Al-Ustaz Zulbaharuddin Al-Baghdadi, yang telah pun kedua-dua mereka ini memberi pencerahan tentang Ahlussunnah wal Jamaah dengan begitu jelas dalam CD pertama ini, CD yang kita kemukakan ini di dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah selepas hari raya, kita akan meneruskan lagi lebih detail lagi penjelasan, pencerahan tentang fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i yang mengikut Asy'ariyah, yang mana ini adalah amalan kita umat Islam di tanah Melayu sejak zaman awalan kemasukan Islam di tanah Melayu pada abad ke-13 lagi. Kita telah mengamalkan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Jadi kita nak melestarikan, nak meneruskan amalan ini supaya anak cucu kita ini berterusan, tidak
berlaku perselisihan faham antara mereka yang boleh menyebabkan huru-hara di dalam pemikiran dan amalan-amalan agama mereka yang mereka amalkan setiap hari. Jadi kita akan berhari raya tidak lama lagi. Saya selaku ahli jawatankuasa Pertubuhan Kearifan Islam Malaysia iaitu OMU mewakili semua seluruh jawatankuasa dan juga warga OMU mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu amin wa antum bi khair. Dan selamat menyambut Hari Raya dengan penuh ceria, sama ada di sini, di tempat kita bekerja, ataupun kalau dapat peluang balik kampung, baliklah. Kalau tak dapat balik kampung, kita beraya sajalah dengan anak keluarga kita di rumah dan kita mengikutlah SOP yang telah ditentukan oleh kerajaan. Jangan kita bangkang-bangkang, jangan kita bantah-bantah. Kalau ada kelonggaran, dibenarkan kita pulang, pulanglah. Pergilah ziarah saudara mara kita di kampung, sahabat handai, ibu bapa kita yang masih ada. Kalau yang masih ada, yang tak ada tu yang dah meninggal dalam kubur, pergilah ziarah kubur. Ziarahlah kubur, ya. Kita memang kita membenarkan, kita benarkanlah mereka menziarah kubur, kerana benda-benda macam ini kalau kita larang, satu benda yang baik kita melarang, maknanya akan membuatkan natijah yang tidak baik. Kita benar dengan penjelasan, kita malah lagi nak berhujah sana berhujah sini, ya. Jadi insya-Allah apa yang kita dapati, apa-apa yang telah disampaikan oleh kedua-dua Syekh kita tadi, Syekh Ismail dan juga Syekh Zubhauddin tentang berkenaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah kita akan memberikan penjelasan yang lebih mantap selepas hari raya lagi, insya-Allah pada sesi yang kedua. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.